Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri yang ke-188, dan kita masih lagi berada pada tajuk yang besar berkenaan tentang Kitabul Hajj, hadis-hadis berkenaan tentang haji. Sebelum daripada itu, ahlan-ahlan kepada Fatimah Samsuddin, Wan Fairuz Mustafa di ruangan Facebook. Begitu juga ahlan-ahlan kepada sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan Nona, Dapur Safi, Aminah, serta semua sahabat-sahabat Jamal Ali dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita telah berada pada hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Madinah Al-Munawwarah, tempat yang apabila kita melakukan haji dan umrah, kita akan berhenti menziarahi bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tiba pada riwayat 3,315. Baca dulu sanad dia, terus. Maka daripada Nafi' bin Jubair rahimahullah, beliau menceritakan, anna Marwan bin al-Hakam, sesungguhnya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam merupakan salah seorang gubernur di Madinah, dan beliaulah antara yang awal memulakan pemberontakan kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak berjaya, namun anaknya berjaya. Anak dia adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan yang kita baru baca kisahnya pagi tadi. Maka sesungguhnya Marwan bin Hakam khataban nas, telah berkhutbah kepada orang ramai. Fadzakara Makkah, maka beliau telah menyebut tentang Mekah, wa ahlaha, penduduknya, wa hurmataha, dan kemuliaan Mekah. Fanadahu, maka telah menyeru Marwan yang sedang berkhutbah seorang sahabat Nabi yang bernama Rafi' bin Khadij. Faqala, maka Rafi' bin Khadij berkata, mali asma'uka, mengapa aku hanya mendengar kamu zakarta Makkah, menyebut tentang Mekah, wa ahlaha, penduduknya, wa hurmataha, dan kemuliaan Mekah, walam tadhkur al-Madinah, namun kamu langsung tidak menyebut tentang Madinah, penghuninya, wa hurmataha, dan kemuliaan Madinah. Qad harrama Rasulullah, maka Rafi' bin Khadij berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah menjadikan sebagai tanah haram, ma baina labataiha, tempat yang berada di antara dua tanah harrah. Labah ay harrah. Apakah maksud harrah? Di antara tempat yang terdapat padanya tanah berbatu hitam. Maka Madinah pada zaman dulu mempunyai, sampai zaman kita, mempunyai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gunung berapi. Gunung berapi yang meletus. Maka pada zaman dulu apabila meletusnya gunung berapi, menjadikan di kiri dan kanan Madinah terdapat dua kawasan yang ada kesan batu-batuan hitam kerana disebabkan lava dan letusan gunung berapi. Maka penduduk Madinah memanggilnya harrah. Dan ada dua harrah. Satu harrah Waqim dan satu harrah Wabrah. Satu di mana terletaknya Quba dan satu lagi di mana terletaknya Masjid Qiblatain. Maka itu adalah sempadan yang menunjukkan pada waktu itu sempadan Madinah. Wadzalika indana, kata Rafi' bin Khadij, dan apa yang Nabi sebut tentang kelebihan Madinah tertulis fi adimin, pada lembaran kulit, Khawlani, yang datang daripada Khawlan, daripada Yaman.
Maksudnya mereka tulis di kulit yang didatangkan daripada Yaman. In syi'ta, jika kamu mahu wahai Marwan, aqra'tukah, aku akan membacakan kelebihan Madinah kepada kamu. Qala, berkata perawi, fasakata Marwan, maka Marwan pun diam sebab dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Summa qala, kemudian beliau berkata, qad sami'tu, aku juga ada mendengar sebahagian daripada kelebihan Madinah. Maka Madinah adalah sebuah kota yang Nabi mendoakan kemuliaannya 2 kali ganda daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. 3316 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, sabda Nabi, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Maka apakah sempadan Madinah pada zaman Nabi? Ma baina labataiha, tempat yang berada di antara dua harrah, dua tanah yang berbatu hitam. Lalu apa yang tidak boleh dibuat di Madinah? La yuqta'u idahuha, tidak boleh memotong akan pohon yang berduri. Wala yusadu saiduha, tidak boleh memburu binatang buruan di dalam sempadan tanah haram Madinah. Pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadhil ahadith, pada baris yang kedua, minta maaf, hadis-hadis ini merupakan dalil yang jelas bagi Imam Syafi'i, Imam Malik fi tahrimi saydil Madinah, bahawa hukumnya adalah haram memburu binatang buruan di Madinah. Wa syajaruha, dan juga haram untuk menebang pohon-pohon yang berada di Madinah. Wa abah Abu Hanifah, sementara Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Kemudian pada baris yang kedua, 4, 6, wal masyhur, walaupun hukumnya adalah haram, namun kata Imam Nawawi, dan yang masyhur daripada mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, annahu la dhamana fi saydil Madinah, tidak ada sebarang dam ataupun pada waktu itu denda bagi seseorang yang melanggar akan arahan Nabi. Maksudnya untuk tanah haram Mekah, dia ada dhaman, dia ada denda kalaulah seseorang itu melanggar. Namun untuk Madinah sekadar berdosa, hukumnya adalah haram. Namun tidak ada sebarang dhaman dan tidak ada sebarang denda jika seseorang itu memburu binatang buruan di Madinah ataupun memotong dan mencabut pohon di Madinah. Bal huwa haram, namun hukumnya adalah haram berdosa bila dhaman, tanpa ada sebarang denda. Jelas ke jelas? Terus okey. Kemudian pada baris bawah tu, wali Syafi'i qaulun qadim, dan Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang lama yang tidak diberikan fatwa, annahu yuslabul qatil, seseorang yang melanggar pantang larang Madinah, contohnya dia ada memburu binatang buruan ataupun ada mencabut pokok, maka boleh diambil akan harta yang dia ada, barang-barang yang dia ada pada tubuh badannya. Li hadis Ibn Abi Waqqas, seperti berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita akan baca kemudian. Terus riwayat seterusnya 3317. Nabi SAW telah bersabda, Inni uharrim, sesungguhnya aku telah menjadikan tanah haram, ma baina labatail Madinah, tempat yang berada di antara dua tanah harrah, dua tanah berbatu hitam di Madinah, iaitu Harrah Waqim dan Harrah Wabarah, nama tempat tersebut. Maka apakah yang Nabi haramkan? Daripada yuqta'a, dipotong ataupun dicabut, idahuha, pohon-pohon berdurinya. Maka kalaulah pohon berduri pun tak dibenarkan untuk potong dan cabut, maka apatah lagi pohon yang lain. Au yuqtala saiduha, ataupun dibunuh binatang buruan pada sempadan tanah haram Madinah. Wa qala, lalu baginda bersabda, al-Madinatu khairul lahum, Madinah itu adalah lebih baik untuk manusia. Law kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu kelebihan Madinah. Maka Nabi SAW sebut ini pada hasyiah nombor 1
Kenapa Nabi sebut ini? Qala dzalika fi nasin. Nabi menyebut ini ketika ada beberapa orang yang mula untuk meninggalkan Madinah dan ketika itu ingin untuk berhijrah ke tempat yang mereka anggap lebih baik. Maka sabda Nabi SAW, la yada'uha, tidaklah seseorang itu meninggalkan Madinah raghbatan, dalam keadaan tidak menyukai Madinah, illa abdalallahu fiha, kecuali Allah akan menggantikan untuk tinggal di Madinah man huwa khairum minhu, seseorang yang lebih baik daripadanya. Wala yathbutu ahadun, dan tidaklah tetap teguh seseorang untuk tinggal di Madinah, ala la'waiha, di atas kesusahan yang ada di Madinah, wajadiha, dan kepayahan yang ada di Madinah, illa kuntulahu syafi'a, sabda Nabi, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tersebut, au syahida, ataupun menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. 3318 baca sanad dia terus. Maka ada penambahan dalam riwayat ini, maka Nabi bersabda, wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu, tidaklah seseorang itu menginginkan keburukan dengan mana-mana penduduk Madinah, illa kecuali azabahullah, Allah akan mencairkan dia, menghancurkan dia, membinasakan dia, finnar, di dalam api neraka, zaubar rasas, sebagaimana cairnya timah, au zaubal milhi fil ma', ataupun sebagaimana hilang lesapnya garam ketika mana diletakkan di dalam air. Maka Allah akan binasakan orang yang menginginkan keburukan, penganiayaan, kezaliman terhadap penduduk Madinah. 3319, inilah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana kalaulah seseorang itu melanggar pantang larang Madinah, dia memburu binatang buruan ataupun menebang mencabut pokok, maka ketika itu dia akan boleh diambil baju, barang-barang yang ada pada tubuh badan dia, dipanggil as-salbu. Terus riwayat 3319. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu rakibah, telah menunggang kenderaannya ila qasrih, menuju ke istananya yang terletak di Aqiq, iaitu di Wadi Aqiq. Maka di situ adanya istana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah kewafatan Nabi, beliau dikurniakan dengan kekayaan yang banyak kerana jasanya yang besar dalam mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam peperangan demi peperangan. Maka beliau telah dikurniakan harta yang banyak. Fawajada amda, maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendapati ada seorang hamba yaqta'u syajaran, yang sedang memotong pokok, ataupun yukhbituh, mencabut pokok yang berada di sekitar rumahnya. Fasalabah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengambil segala apa yang ada pada hamba tersebut. Apakah maksud as-salbu? As-salbu bermaksud akhzu ma alaihi min thiyabin wa ghairiha, mengambil segala apa yang ada pada tubuh badan tersebut, seseorang tersebut, dipanggil as-salbu. Falamma raja'a Sa'dun, maka apabila Sa'ad telah pulang ke rumahnya, maka telah datanglah tuan kepada hamba tadi, fakallamuh, maka mereka telah berbicara kepada Sa'ad, an yarudda ala ghulamihim, supaya Sa'ad memulangkan kepada hamba mereka, au alaihim, ataupun memulangkan kepada mereka apa yang telah diambil daripada hamba mereka. Maka Sa'ad berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, an arudda syai'an, untuk aku memulang sesuatu, nafalanihi, yang Nabi telah mengizinkan untuk aku mengambil sebagai rampasan, dalam kurungan, bagi orang yang melanggar pantang larang tanah haram Madinah. Wa abah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas enggan an yarudda alaihim, untuk memulangkan pakaian dan segala apa yang diambil daripada hamba tersebut. Dan ini sebenarnya memang adalah sabdaan Nabi, bagi seseorang yang melanggar pantang larang tanah haram di Madinah, maka boleh diambil segala apa yang ada pada tubuh badan daripada pakaian dan segalanya, sebagai peringatan dan juga sebagai amaran untuk dia tidak melanggar pantang larang tanah haram Madinah, iaitu jangan mencabut pokok dan juga jangan memburu sebarang binatang buruan.
Sebab itu kata para ulama, apa yang dilakukan oleh Sa'ad tidaklah berpendapat begitu mana-mana ulama. Namun ianya adalah mubalaghatun fil rad'i waz zajar, adalah pada waktu itu amaran yang begitu jelas yang Sa'ad bin Abi Waqqas ingin sampaikan kepada orang yang melanggar pantang larang di tanah haram Madinah. 3320 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan tentang kelebihan Bukit Uhud yang merupakan salah satu tempat penting yang berada di Madinah dan juga di dalam sejarah Islam. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada ayah tiriku Abu Talha, "Iltamis li ghulama, carikanlah untukku seorang kanak-kanak lelaki, seorang budak, min ghilmanikum, daripada kalangan kamu, yakhdumuni, yang boleh menolong dan membantuku." Nabi tak nak hamba, tapi Nabi nakkan budak-budak yang boleh membantu Nabi untuk menyampaikan sesuatu kepada isteri-isteri Nabi ataupun menguruskan ataupun menolong isteri-isteri Nabi. Dan Nabi nak kanak-kanak supaya mereka boleh keluar masuk ke dalam rumah Nabi. Nabi tak nak yang dewasa. Fakharaja bi Abu Talha, maka Abu Talha telah membawa ke keluar, yurdifuni, dan Abu Talha telah meletakkan aku, memboncengkan aku di belakangnya. Fakuntu akhdamu Rasulullah, dan aku kerap menjadi orang yang membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama nazala, setiap kali baginda berada di Madinah. Wa qala fil hadis, dan kemudian dalam salah satu hadisnya Anas bin Malik meriwayatkan, summa akbala, kemudian baginda telah tiba, hatta idza badalahu Uhud, sehingga apabila telah nampak jelas kepada baginda Bukit Uhud, maka baginda pun bersabda, hadza jabalun, Bukit Uhud ini, yuhibbuna, adalah sebuah bukit yang mencintai kami, wa nuhibbuh, dan kami pun mencintainya. Falamma asyrafa 'alal Madinah, ketika baginda telah mula menghampiri Madinah, maka baginda terus-menerus membaca doa, Allahumma inni uharrim ma baina jabalaiha, ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan sebagai tanah haram kawasan yang berada di antara dua bukitnya. Maka apakah dua bukit tersebut, kita akan baca dalam riwayat yang berikut nanti, iaitu Bukit Thaur dan juga Bukit Air. Maka ini adalah sempadan Madinah. Daripada satu penjuru, sempadannya adalah dua tanah harrah. Satu tanah harrah Waqim dan satu tanah harrah Wabarah. Daripada sudut yang lain, sempadannya adalah Bukit Air dan juga Bukit Thaur. Bukan Thaur yang di Mekah, di Madinah pun ada Bukit Thaur. Mislama harama, sebagaimana Nabi Ibrahim telah menjadikan tanah haram bumi Mekah. Allahumma barik lahum, ya Allah, berkatilah untuk penduduk Madinah, fi muddihim, pada sukatan mereka, iaitu sukatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cupak mereka, wasaihim, dan juga sukatan gantang mereka. 3321 baca sanad dia. Maka daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama, kecuali ada penambahan yang Nabi bersabda bahawa sempadan Madinah adalah inni uharrim, aku sesungguhnya menjadikan tanah haram, ma baina labataiha, kawasan yang berada di antara dua labah, dua harrah. Harrah bermaksud tanah yang berbatu hitam. Maka Madinah mempunyai banyak harrah, tapi ada dua harrah yang paling besar yang terletak di timur dan barat Madinah. Maka yang terletak di timur Madinah, Syarqiyah, Harrah Syarqiyah, ataupun dikenali sebagai Harrah Waqim. Harrah yang terletak di timur Madinah, maka ianya adalah kawasan yang dikenali sebagai Quba. Sementara Harrah Gharbiyah yang terletak di bahagian barat Madinah, maka ianya dikenali sebagai Harrah Wabarah, Wabarah Marbutah, dan ianya juga adalah kawasan di mana terletaknya Masjid Qiblatain. 3322 baca sanad dia.
Maka hadis ini nak menerangkan tentang amaran agar tidak melakukan dosa di Madinah. Maka Asim telah berkata, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aharrama Rasulullah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan tanah haram bumi Madinah? Maka Anas berkata, na'am ya, ma baina kadza ila kadza, daripada tempat sekian ke tempat sekian itu adalah sempadannya. Kemudian kata Anas bin Malik, faman ahdatha fiha hadathan, maka barang siapa yang melakukan dosa di Madinah. Al-hadath di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada penghujung catatan syarah An-Nawawi baris yang kedua, 4, 6, 7. Maka maksudnya adalah man ata fiha ithma, barang siapa yang melakukan maksiat dan dosa di Madinah. Qala, berkata perawi, summa qala li, kemudian Nabi SAW bersabda lagi kepadaku, syadidatun, dengan begitu tegas, man ahdatha fiha hadatha, barang siapa yang melakukan maksiat dan dosa di Madinah, maka ke atasnya adalah laknat Allah, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan orang ramai. La yakbalullah, orang yang melakukan dosa di Madinah jika dia tidak bertaubat, Allah tidak akan menerima daripadanya pada hari kiamat sarfa, sebarang amalan wajib, wala adla, dan tidak pula amalan sunat. Qala faqala ibnu Anas, maka telah berkata anak kepada Anas bin Malik, au awa muhditha, ataupun memberi perlindungan kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa, maka Allah, malaikat dan orang ramai akan melaknat orang tersebut. Nak menerangkan betapa sucinya bumi Madinah yang mana Nabi SAW telah sebutkan kepada kita. 3323 baca sanad dia. Maka Asim Al-Ahwal telah berkata, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aharrama Rasulullah, adakah Nabi SAW telah menjadikan tanah haram Al-Madinah, bumi Madinah? Qala na'am, Anas menjawab, ya, hiya haram, ianya adalah tanah haram. Lalu apa yang tak boleh buat dekat tanah haram Madinah? La yuqtala khalaha, tidak boleh dicabut tanamannya. Faman fa'ala zalika, barang siapa yang melanggar pantang larang di tanah haram Madinah, maka ke atasnya adalah laknat Allah, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan orang ramai. 3324 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan Nabi mendoakan keberkatan bagi segala apa yang ada di Madinah, hatta kepada sukatan yang digunakan, kepada timbangan yang digunakan. Nabi minta keberkatan untuk semua itu. 3324 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkatilah bagi penduduk Madinah, fi mikyalihim, pada sukatan-sukatan yang mereka gunakan. Zaman kita berjual beli dah banyak guna timbangan, zaman dulu banyak mengguna sukatan. Maka Nabi mendoa lagi, apakah maksud sukatan yang Nabi maksudkan? Ya Allah berkatilah mereka fi sa'ihim, pada sukatan gantang mereka, wa barik lahum fi muddihim, dan berkatilah mereka pada sukatan cupak mereka. Cupak dia lebih sedikit berbanding daripada gantang. 3325 baca sanad dia. Bahkan dalam hadis ini Nabi mendoakan, apa jua keberkatan yang di Mekah, Allah gandakan keberkatan tersebut di Madinah. 3325 baca. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikanlah di Madinah di'fai, 2 kali ganda apa yang ada di Mekah, minal barakah, daripada keberkatan. Sayangnya Nabi SAW kepada bumi Madinah, walaupun tempat kelahiran Nabi adalah Mekah. 3326 baca sanad dia. Maka orang-orang Syiah mendakwa Sayyidina Ali mempunyai catatan bahawa sebenarnya dia adalah pengganti Nabi SAW sebagai khalifah pertama.
Maka bila ditanya kepada Sayyidina Ali menafikan. Sebab itu telah diriwayatkan, khatabana Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib telah menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala, maka beliau telah berkata, man za'ama, barang siapa yang mendakwa bahawa di sisi kami syai'an, adanya sesuatu, naqra'uhu, yang kami boleh baca selain daripada kitab Allah, wa hadhihi sahifah, dan lembaran-lembaran ini. Qala, berkata perawi, wa sahifatun mu'allaqatun, dan ketika itu ada satu lembaran yang tergantung, fi kirabi saifih, dalam sarung pedang Sayyidina Ali. Faqad kataba, maka kata Sayyidina Ali, orang yang mendakwa Sayyidina Ali ada sesuatu rahsia, maka sebenarnya dia telah berbohong. Maka kata Sayyidina Ali, fiha, di dalam lembaran yang aku simpan di dalam sarung pedang tersebut hanyalah asnanul ibil, adalah diat unta. Kalaulah pada waktu itu bunuh orang ini, berapa diat unta? Kalaulah melakukan ini, berapa diat unta? Maka yang ada adalah asnanul ibil, diat-diat bagi unta. Wa asya'u minal jirahah, dan diat-diat bagi luka yang telah dilakukan. Maka kalaulah ada sebahagian luka boleh kisas, ada sebahagian luka maka boleh dituntut diat. Wa fiha, dan juga dalam lembaran tersebut Nabi SAW ada bersabda, al-Madinatu haram, bumi Madinah adalah tanah haram, ma baina airin ila thaur, ini yang sempadan dua bukit yang kita sebut. Maka bumi Madinah sempadannya adalah daripada bukit Air hingga kepada bukit Thaur. Faman ahdatha fiha, maka barang siapa yang melakukan di bumi Madinah hadathan, sebarang maksiat dosa, au awa, ataupun memberi perlindungan, muhditha, kepada orang yang melakukan maksiat dosa di bumi Madinah, fa alaihi la'natullah, sabda Nabi, maka ke atas orang itu adalah laknat Allah, para malaikat, wan nasi ajmain, dan semua manusia. La yaqbalullah, kalaulah dia tidak bertaubat, Allah tidak akan menerima daripadanya pada hari kiamat sarfa, amalan fardu, wala adala, dan tidak pula amalan wajib. Dan kemudian kata Sayyidina Ali, dalam lembaran aku juga adanya catatan, wa zimmatul muslimina wahidah, dan perlindungan yang diberikan oleh orang mana-mana orang Islam adalah dikira sebagai satu. Mana-mana orang Islam dia boleh memberi perlindungan kepada siapa yang ingin untuk diberikan. Yas'a biha adnahum, layak untuk melakukan pemberian perlindungan tersebut walaupun orang yang paling rendah kedudukan dia. Wa manidda'a, juga dalam lembaran Sayyidina Ali ada sabdaan Nabi, barang siapa yang mendakwa nasabnya kepada selain ayahnya. Oh, dia kata yang ni bukan ayah saya adalah orang begini. Dia membohong dalam nasab dia. Awintama ila ghairi mawalih, ataupun dia menisbahkan dirinya bukan kepada tuan yang telah memerdekakan dia. Dia adalah hamba, dan dia adalah pada waktu itu hamba yang telah dimerdekakan, namun dia tidak mengaku bahawa orang tersebut adalah merdekakan dia, sebaliknya dia mengatakan orang lain. Fa'alaihi, maka ke atas orang seperti ini adalah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima daripadanya pada hari kiamat sarfan, sebarang amalan fardu, dan tidak pula amalan sunat. Wa antaha hadithu Abi Bakr wa Zuhairin inda qawli yas'a bihi adnahum wa lam yadhkura ma ba'dahu wa laysa fi hadithi ma mu'allaqatin fi kirabi sayfih. 3227 baca sanad dia. Maka Nabi SAW ada bersabda dalam riwayat ini, faman akhfaza, barang siapa melanggar perjanjian perlindungan. Ada seseorang itu dah diberikan perlindungan walaupun dia bukan Islam, kemudian dia telah melanggar perjanjian tersebut, dia menyakiti, dia menyerang orang yang telah diberikan keamanan tersebut. Fa'alaihi la'natullah, maka adalah ke atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. La yuqbalu minhu, tidak akan diterima daripadanya jika dia tidak bertaubat pada hari kiamat sarfun, sebarang amalan wajib dan juga amalan sunat. Walaysa fi hadithi ma man idda'a ila ghairi abihi walaysa fi riwayati Waqi' dzikru yaumil qiyamah. 3328 baca sanad dia. Maka hadis ni lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini, kecuali perkataan man tawalla, barang siapa yang menisbahkan dirinya
bukan kepada tuan yang telah memerdekakannya. Mawalih, tuan yang telah memerdekakan dia. Padahal orang tu yang telah memerdekakan dia, dia kata tak, tuan saya, bekas tuan saya adalah orang lain. Dia membohong. Maka ketika itu, dia akan mendapat laknat Allah pada malaikat dan manusia seluruhnya. 3329 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Al-Madinatu haram, Madinah adalah tanah haram. Faman ahdatha fiha, barang siapa yang melakukan di bumi Madinah hadasan, sebarang maksiat dosa, au awa, ataupun memberi perlindungan kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa, fa alaihi la'natullah, maka ke atas orang tersebut adalah laknat Allah, wal malaikah, para malaikat, wan nasi ajmain, dan juga manusia keseluruhannya. La yuqbalu minhu, kalaulah dia tidak bertaubat, maka tidak diterima daripadanya amalan pada hari kiamat, adlun wala sarfun, sama ada amalan sunat maupun amalan fardu. Riwayat 3330 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Bakar ibn Nadr ibn Abi Nadr qala hadatsani Abu Nadr qala hadatsana Ubaidullah al-Ashja'i an Sufyan an al-Amash bi hadzal isnad mislah wa lam yakun yawmal qiyamah wa zada wa zimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahum faman akhfaza musliman fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu yawmal qiyamah adlun wala sarfun. Riwayat berikutnya nak menerangkan bahawa Abu Hurairah berkata, kalaulah aku nampak rusa sekalipun pada waktu itu meragut rumput di depanku, aku tak akan ganggu dia. Sebab ianya termasuk adalah larangan daripada menakut-nakutkan binatang buruan di dalam bumi Madinah. 3331 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, lau raaitu dhiba, kalaulah aku ada melihat rusa, tarta'u bil Madinah, sedang meragut rumput di bumi Madinah, ma za'artuha, aku tidak akan berani untuk menakut-nakutkan rusa tersebut. Kerana Nabi SAW telah bersabda, ma baina labataiha haram, tempat yang berada di antara dua tanah Harrah yang merupakan sempadan Madinah, ianya adalah tanah haram. 3332 baca sanad dia. Maka Nabi SAW kata Abu Hurairah telah menjadikan tanah haram ma baina labatil Madinah, tempat yang berada di antara dua tanah berbatu hitam Madinah. Labah ay harrah. Qala Abu Hurairah berkata, falau wajadtu dhiba, kalaulah aku menemui akan rusa, ma baina labataiha, yang berada di antara dua tanah berbatu hitam Madinah, yang menunjuk gambaran berada dalam sempadan Madinah, ma za'artuha, aku tidak akan menakut-nakutkannya. Wa ja'ala, dan Nabi SAW telah menjadikan sempadan Madinah sekitar 12 batu sekeliling Madinah hima, sebagai tanah haram. 3333 hadis yang terakhir, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya baginda Nabi sesungguhnya beliau telah berkata, kanan nas, para sahabat, idza ra'au awwal thamar, apabila mereka melihat buah yang mula-mula telah masak, buah yang mula-mula, maka mereka akan membawa buah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil buah yang baru masak, yang mula-mula, maksudnya awal musim, buah yang mula masak pada awal musim, apa pun jenis buah, terutamanya kurma, maka baginda akan mendoakan, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami, fi samarina, pada buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, berkatilah kami pada bumi Madinah kami, wa barik lana fi sa'ina, berkatilah kami pada sukatan gantang kami, wa barik lana fi muddina, dan berkatilah kami pada sukatan mud, iaitu cupak kami. Ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
abduka wa khaliluka, yang merupakan hamba dan khalil kamu serta nabi kamu. Wa inni abduka, dan aku juga adalah hamba dan nabi kamu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan sesungguhnya Ibrahim telah berdoa untuk keberkatan Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, sementara aku berdoa kepadamu untuk keberkatan Madinah. Bimisli ma da'aka li Makkah, dengan kadar yang sama Nabi Ibrahim telah mendoakan untuk Mekah. Wa misli ma'ah, bahkan satu kali ganda lebih berbanding apa yang Nabi Ibrahim telah doakan untuk Mekah. Maka sunnah Nabi, bila ada buah yang baru masak di awal musim buah, maka Nabi akan panggil asghara walidin, kanak-kanak yang paling muda yang ada di situ, fayu'tihi dzalika thamar, dan Nabi akan berikan buah-buahan itu kepada kanak-kanak tersebut. Maka kalaulah kita ada kebun, kalaulah kita ada apa-apa, dan kemudian adalah awal musim buah, maka sunnah untuk melakukan seperti Nabi, memberikan kepada kanak-kanak seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Riwayat 3334 kita akan sambung pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.